Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey. Ini merupakan video yang ketiga yang saya buat untuk bab 3, iaitu penaakulan logik, ya. Untuk siri yang ketiga. Baiklah, kita akan mulakan, ya. Okey. Untuk bahagian ini, kita akan belajar bagaimanakah nak menentukan nilai kebenaran suatu pernyataan majmuk. Ya? Ini merupakan standard pembelajaran yang harus kamu capai. Ya? Apakah yang dikatakan sebagai pernyataan majmuk? Okey. Pernyataan majmuk ini merupakan gabungan dua atau lebih pernyataan dengan menggunakan perkataan dan atau perkataan atau. Okey, bagaimana nak buat tu? Okey, sekarang kita tengok di sini. Gabungan pernyataan P dan pernyataan Q. Kita tengok contoh yang ke-6, ya. Gabungkan pernyataan P dan pernyataan Q supaya menjadi satu pernyataan majmuk menggunakan yang pertama, sila gunakan perkataan dan. Yang kedua, sila gunakan perkataan atau. Okey, bagaimana nak buat? Okey. Pertama kita gunakan dan. Okey, so sekarang ini kita lihat. P ni segi 4 mempunyai 2 berpenjuru. Jadi kita tulis semula segi 4 mempunyai 2 berpenjuru. Sambungkan dengan Q ni dan, sambungkan dengan perkataan dan tulis semula semua pernyataan Q tanpa membuang sebarang ayat. Okey, itu cara dia, senang saja. P dan Q salin ini dan salin Q. Okey, tiada pemansuhan perkataan, maksudnya tidak ada sebarang perkataan dibuang. Okey, kemudian perhatikan kita nak buat untuk seterusnya atau. Kita nak guna atau pula. Segi 4 mempunyai 2 berpenjuru. Kita letak perkataan atau. Heptagon mempunyai 7 berpenjuru. Itulah bagaimana kita mencantumkan dua ayat tersebut dengan menggunakan atau. Okey. Dan kita dapati tiada pemansuhan perkataan. Tiada pemansuhan perkataan bermaksud perkataan semua kita salin. Semua kita salin. Kita tak buang pun. Okey, atas sebab apa, ya? Tips dia ialah sebab dua-dua ni pernyataannya berbeza ayat. Okey. Seterusnya kita lihat kepada contoh B. Contoh B, P ialah 5 ialah integer positif. Q 8 ialah integer positif. Cuba perhati betul-betul pernyataan P, ayat dia integer positif. Q pula ayat dia juga integer positif. Tapi kita nak menggabungkan P dengan Q. Pertama kita nak buat dan. Okey, macam mana kita nak buat? Macam ni. 5 dan 8 ialah integer positif. Kita tak buat pengulangan ayat yang sama. Jadi di sini berlakulah apa yang dikatakan ni, kita buat atau pula, ya. Apa yang dikatakan sebagai ada pemansuhan perkataan. Itu beza dia, ya. Ini ada pemansuhan perkataan, maknanya perkataan yang sama itu kita buang. Okey. Okey, teruskan. Contoh yang ke-7, tentukan pernyataan P dan Q dari pernyataan majmuk yang berikut. Okey, tengok di sini. Kita nak buat terbalik pula. Nak bagi tahu mana satu P dan mana satu Q. Okey. Jadi di sini tidak ada pemansuhan perkataan. Okey, tips dia ialah dua-dua ayat yang berbeza. Itu je. Jadi kita nyatakan P sebagai yang ni, Q sebagai seterusnya yang sebelah ni. Salin saja.
Okey, baik. Sekarang ni 7 dan 43 ialah nombor perdana. Perhatikan. Ada satu saja pernyataan tersebut. Yang ni tak ada. Ini bermaksud ada pemansuhan perkataan. Jadi kita nak buat, macam mana kita nak buat? Kita nak jadikan P. P ialah apa dia? 7 ialah nombor perdana. Dan Q ialah 43 ialah nombor perdana. Itulah teknik bagaimana kita nak menjawab soalan ini. Okey. Jadi kita nak buat seterusnya, soalan seterusnya. Okey, ini tiada permasalahan perkataan. Jadi kita buat, kita jadikan P sebagai ini, Q sebagai ini. Ya, senang saja. Okey, yang ni apa? Yang ni ada pemasalahan perkataan. Jadi kita kena bijaklah. Kita kena ulang balik. Ini adalah nombor ganjil. 9 adalah nombor ganjil. Okey. Jadi kesimpulan dia, kita boleh katakan perkataan dan dalam pernyataan majmuk bermaksud kedua-duanya sekali. Manakala perkataan atau dalam pernyataan matematik bermaksud salah satu atau kedua-duanya sekali. Ya? Okey. Baik, sekarang kita nak mencari nilai kebenaran pernyataan. Ini bergantung kepada nilai kebenaran pernyataan P dan Q serta penggunaan perkataan dan atau perkataan atau. Ya, maksudnya bergantunglah nak kata ianya benar ataupun palsu, bergantung kepada penggunaan perkataan dan juga atau. Okey, bagaimana? Dalam kes ni, kita kena merujuk kepada jadual nilai kebenaran pernyataan majmuk. Okey, rujuk buku teks muka surat 61. Ini adalah pernyataan P. Ini adalah pernyataan Q. Apabila dia diketemukan dengan huruf, dengan ayat, dengan perkataan dan, maka apa akan berlaku? Ya, begini. Katakanlah P ini adalah satu pernyataan yang benar. Okey, Q ini adalah benar. Apabila P dan Q, maka keseluruhannya dia akan menjadi apa? Dia menjadi benar. Okey, kalau P atau Q maknanya benar atau benar, jadi dia akan menjadi benar juga. Okey, kalau keadaan macam ni, P adalah kenyataan yang benar, Q pula adalah palsu. Apabila P dan Q bertemu, maka akan jadi keseluruhannya palsu. Itu yang cikgu maksudkan. Okey. Jadi P atau Q dia masih lagi benar. Okey, kalau ada perkataan atau digabungkan P dengan Q, P benar atau Q palsu, dia masih lagi benar. Katakanlah sini palsu, sini benar, itu tak samalah, dia jadi palsu di sini kalau ada perkataan dan. Kalau dan dia jadi atau dia jadi benar, masih lagi benar. Okey. Kemudian kalau P adalah palsu, Q adalah palsu, automatiklah semuanya akan jadi palsu. Okey. Okey, so kita dah faham. Itulah nilai kebenaran, jadual nilai kebenaran pernyataan majmuk. Okey, jom kita lihat contoh 8. Buka buku surat 62. Nyatakan nilai kebenaran bagi pernyataan majmuk berikut. P, yang ni kita kena ada pengetahuan sedia ada. Segi 4 mempunyai 2 berpenjuru. Ini apa? Palsu ke benar? Jadi kita kena tahu heptagon mempunyai 7 berpenjuru. Jadi macam mana? Okey, kita nak sambungkan dengan perkataan dan. Kita sambunglah. Kita ambil ayat P, kita sambungkan dengan dan, maka akan terhasillah yang ini adalah benar. Tengok, yang ini adalah palsu. Apabila benar dan palsu bertemu, rujuklah kepada ni. Benar dan palsu dia akan jadi palsu. Jadi hasil daripada ni, ia yang akan dapati bahawa gabungan
dua pernyataan ini dengan perkataan dan hasilnya adalah palsu mengikut hukum kebenaran dalam jadual ini. Okey? Kita mula-mula buat agak pening tapi lama-lama kita akan pandai lah. Okey, sekarang kita lihat kepada bagaimana nak menggunakan perkataan atau. Apabila benar dan palsu ini digabungkan dengan atau, maka dia masih lagi benar. Nampak? Benar, palsu, kalau atau dia jadi benar. Jadi kita tulis ayat ni semula dengan gabungan atau, lepas tu tulis kat tepi kanan dia adalah benar. Okay? Alright. Perhatikanlah soalan B. 5 ialah integer positif. Okey, 8 adalah integer positif. Jadi, kita gabungkan dengan pemansuhan perkataan, maka kita akan dapati apakah kebenaran dia. Ini adalah benar. Okey, dan ini juga benar. Maka, tak lain tak bukan, kalau benar bertemu benar, kalau jumpa perkataan dan, dia akan jadi benar. Kalau atau, dia jadi benar juga. Ya? Gitu. Ya? Okey. Mesti tahu kebenaran P dan Q. Yang ni kena agak penting untuk dihafal. Okey? Nanti boleh tengok sendiri dan cuba hafal. Jadi, cikgu nak minta kamu buat tugasan matematik untuk lebih faham bagaimanakah yang dimaksudkan dengan jadual kebenaran pernyataan majmuk tadi. Okey? Okey, cikgu ucapkan terima kasih. Okey, selamat berjumpa kembali di video seterusnya. Jaga diri dan Assalamualaikum.